Itu memang betul. Dan mereka merasakan orang yang bertanggungjawab tidak membawa UMNO untuk rapat dengan Parti Pribumi Bersatu adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Orang yang bertanggungjawab menyelamatkan UMNO daripada dibubarkan sebagaimana kehendak Dr. Mahathir supaya UMNO dibubarkan, ahli-ahli UMNO masuk Parti Pribumi Bersatu ini. Orang bertanggungjawab itu yang menghalang matlamat itu adalah Zahid Hamidi. Jadi sebab itu dalam apa cara sekalipun mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO untuk merealisasikan impian dan harapan mereka. Saudara, sebab itu media sosial hari ini, saudara, banyak kaedah digunakan. Media sosial merupakan jalan terpantas untuk mempengaruhi pemikiran ahli bawahan agar terus mempersoalkan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin utama Presiden UMNO itu sendiri untuk mereka lakukan UMNO pecah dan perintah. Lihatlah bagaimana serangan yang dilakukan terhadap Datuk Seri Zahid. Ia seolah-olah dirancang, saudara, dengan teliti oleh pihak-pihak pemikir yang diupah dengan laba ataupun ghamimah yang agak lumayan untuk memburukkan UMNO itu sendiri. Sebab itu saudara lihat sendiri. Lepas saja musim pemilihan pilihan raya dulu, bertubi-tubi Presiden letak jawatan. Orang lain tak usik. Orang lain tak disentuh. Sepatutnya, macam kata Zamil lah, UMNO cuba menjualkan produk ke poster boy Datuk Ismail Sabri. Rakyat tak terima. Tapi yang salahnya Presiden. Bila berlaku sabotaj di kalangan pemimpin UMNO peringkat bahagian, yang salahnya Zahid Hamidi. Ini keadaan saya. Mereka tanpa segan silu melakukan serangan berbentuk provokasi dengan gelaran ataupun mengkategorikan sebagai kluster-kluster. Itu adalah umpanan yang terbaik, kata saudara Bakhtiar Omar tadi. Sebagai hidangan, sebagai pembuka selera politik. Jadi cerita yang sedapnya, kluster itu, kluster ini. Zahid Hamidi memang lagi dulu bahawa dia gelar kluster mahkamah dengan macam-macam tuduhan. Tanpa ada ahli UMNO yang mampu kehadapan untuk membela. Saya pun hairan. Di mana panglima-panglima UMNO? Sepatutnya mereka mempertahankan Presiden. Saya sebagai orang veteran UMNO cuma mampu menyuarakan saja. Cuma mampu, of course, saya akan mempertahankan supaya ketentaman UMNO, supaya kerusi, saya mempertahankan supaya kerusi Presiden UMNO ini tidak dicala-balarkan. Ini keadaannya, saudara. Terima kasih Saudara Syarudin daripada Manjung. Saudara Ismail Amir dia kata, apa nak pertahankan Presiden? Tak faham. Dia nak dipertahankan kerana bila saja Presiden itu ditumbangkan, maka puak-puak ini akan membawa UMNO menyertai PPBM, Perikatan Nasional. Maka usaha untuk menangani derita rakyat tertangguh, saudara. Ini isunya. Dan mereka tidak ada memikirkan soal parti. Mereka memikirkan soal tembolok mereka. Sebab itu sekarang ini sudah pun ada ghamimah ataupun habuan-habuan politik yang bertaburan. Musim pemilihan. Sebab itu akan ada bakal serangan-serangan dilakukan. Mudah-mudahan barang dijauhkan Allah tidak adalah berlaku suasana yang tak baik menjelang pada 13 Januari nanti. Sebab puak-puak ini akan menanam orang tertentu untuk bersorak lah, untuk menuntut lah. Beberapa bahagian diupah supaya mengeluarkan kenyataan bahawa Presiden kena berundur. Yang saya herankan, kenapa Presiden seorang? Kalau nak suruh berundur, semua kena berundur. Semua ketua-ketua bahagian yang memimpin bagi UMNO pun kena berundur. Habis apa yang ada jadi pada UMNO? Ini yang harus kita fikirkan bersama. Sepatutnya kita bersatu padu. Kembali menautkan ukhuwah sama kita untuk memperkukuhkan kembali UMNO. Kita akan menghadapi musim pilihan raya negeri. Bukannya musim untuk kita sama kita berantakan. Ini keadaannya. Saudara salah tu, saudara King, dia kata kerana tahankan Zahid boleh bekerjasama dengan DAP. Bila masa kita bekerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Memang tidak dinafikan ada parti DAP di situ. Tapi bolehkah kita nafikan bahawa mereka sudah jauh berubah? Kalau nak ikut kebencian, sampai bila nak selesai masalah ini? Kita negara kena move forward. Apakah kita nak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menendang keluar DAP dalam Pakatan Harapan?
Apakah ada matlamat tertentu? Suka tak suka, kita kena terima hakikat. Hari ini secara bahawa dalam politik kita menyantuni, dan DAP telah pun membuktikan kemampuan mereka menjadi wakil majoriti. Mereka dominan dalam mewakili masyarakat bukan Melayu, masyarakat Tionghoa. Yang selalu saya katakan, di sini letaknya perkongsian kuasa. Kita harus berkongsi kuasa dengan kaum-kaum lain untuk ketentraman negara kita. Kerana negara kita negara yang majmuk. Orang mungkin tak setuju. Tapi berpijaklah bumi nyata. Asalkan kita masih dominan dan kita menyantuni orang yang mewakili kaum mereka. Kadang-kadang kita nak santun macam mana? MCA nak harap macam mana? Cuma ada tinggal 2 kursi, tinggal 2 batu nisan. Dan mereka kadang-kadang lebih celupar. Jadi apa-apa suruh berhenti. Sebab saya katakan, lain tak ada. Yang nampak buruknya UMNO. Kenapa warga UMNO mesti memburuk-burukkan pimpinannya? Saya tidak berhasrat untuk memburukkan pimpinan UMNO yang lain. Tetapi saya tengok kalau tindakan dah melampau. Kalau waktu saat-saat kepentingan, waktu genting, sanggup pergi ke Sarawak, mengabui pimpinan Sarawak supaya menyokong Perikatan Nasional dengan alasan bahawa UMNO Barisan Nasional, wakil rakyatnya, sudah pun bersetuju mengeluarkan akuan bersumpah menyokong pimpinan daripada Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri. Ini bagi saya satu pembohongan. Sedangkan UMNO Barisan Nasional tak membuat keputusan pun. Yang buat keputusan itu setelah mereka berjumpa dengan wakil-wakil rakyat tertentu. Itu keadaannya saudara. Jadi apakah kita nak menghalalkan pembohongan demi pembohongan? Hanya kerana adanya parti DAP di situ. Saya lihat, tadi saya tengok juga dalam dalam YouTube dan juga dalam Facebook. Video menunjukkan Setiausaha Agong DAP dia buat kerja. Dia turun, dia pergi tengok apa berlaku dekat LRT station, dia tengok apa berlaku dekat pusat perhentian bas. Dia pergi tengok dekat waktu orang ramai, dia masuk, dia menyamar. Ini sepatutnya dilakukan. Saya melihat ada perubahan. Yang sudah tu sudahlah. Jangan kita dalam hidup masyarakat kita, satu saya lihat saudara, yang saya rasakan kadang-kadang masyarakat kita pun tidak adil. Contoh saya bagikan, seseorang itu telah pun direhabilit ataupun telah dipulihkan. Apabila dia melakukan satu kesilapan, mahkamah menjatuhkan hukuman, dimasukkan ke penjara. Penjara itu bukan hukuman saja untuk memulihkan akhlak dan sebagainya. Selepas dia keluar sebagai banduan, maka masyarakat kita memisahkan, menyisihkan. Ini orang banduan, tak boleh percaya. Ini pencuri, ini gini. Akhirnya dia tak dapat pulih dalam masyarakat. Kita tak beri kesempatan untuk dia memperlihatkan bahawa dirinya sudah berubah. Akhirnya dia terpaksa sahkan, dihukum oleh masyarakat selepas dia dibebaskan. Maka akhirnya dia terjebak balik dalam jenayah yang dilakukan sebelum itu. Begitu juga dengan parti politik sekarang ni. Kita tak menghukum semua, tapi kenapa kita hukumkan hanya DAP? Kalau dilihat dari sejarahnya, saya cakap terus terang, saudara. Parti yang bersekongkol bersama-sama dengan Perikatan Nasional hari ini, iaitu parti Gerakan, kalau ikut sejarahnya, waktu ia dipimpin oleh Lim Chong Yu di Pulau Pinang. Sampai hari ini kita hilang kuasa di Pulau Pinang. Dan bagaimana resisnya pimpinan waktu itu. Mereka lebih resis daripada parti DAP. Kalau nak ikut dari sejarah. Saya bukan nak membela, tidak saudara. Tapi kalau orang begitu, parti Gerakan boleh bertobat bersama dengan Tun Razak, wujudkan Barisan Nasional. Apa salahnya? Bagi saya itu isunya saudara. Jangan kita terus menghukum orang. Apakah kita sekadar nak memuaskan hati? Puas hati. DAP kita hukum terus. Tak boleh bangkit-bangkit dah. Tapi dia ada pengaruh. Dia ada pengaruh. Masyarakat Cina masih lagi menyokong mereka. Apakah kita nak hukum semua? Sebab itu saya katakan kadang-kadang kita mewujudkan suasana yang tidak baik. Saya ada jumpa kawan-kawan saya. Saya nak tanya. Mereka juga buat meniaga, satu pejabat dengan kaum bukan Melayu. Ada yang tak pejabat itu, ada India, ada keluarga Cina. Kalau dicetuskan permasalahan kaum ini, sampai hati ke kita? Kita ni saudara, untuk di rumah, jiran kita, jiran kiri kanan kita, ada Melayu, ada India, ada Cina. Sampai hati kita ke nak boleh batu rumah dia orang? Kena ingat saudara, Islam tidak mengajar begitu. Bagaimana sifat Rasulullah. Wanita Yahudi maki hamun Rasulullah. Tapi setiap pagi, baginda Rasulullah SAW
dengan kemurnian jiwanya menyuap roti kepada wanita yang buta itu di pasar Madinah. Ini saudara boleh tanya dengan pakar-pakar agama. Yang saya dengarlah cerita begitu. Sepatutnya ini jadikan contoh bahawa permusuhan tidak jadi, tidak berterusan. Cuma kita berpegang kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agamaku, agamaku. Dan kamu tidak boleh mempengaruhi aku untuk percaya pada agama kamu. Dan aku juga tidak akan mempengaruhi kamu. Masing-masing punya hal. Dan kita juga harus mempertahankan mereka sebagai warga kita. Saya tengok sekarang, bila ada pertandingan badminton, contoh, bila pertandingan badminton, Lim Chong Wei bertarung di All England, kita bersorak bagai nak gerak. Yes, Malaysia! Yes, Malaysia! Tapi waktu yang sama, kita menyemai perasaan yang tidak baik di kalangan mereka. Zaman dulu, kita ada Socinaan. The best, fullback. Kita ada ini yang menjaga gaung Tianggul. Armugam. Bila Armugam dapat tangkap je bola, kita bertepuk. Tapi waktu yang sama dalam politik, kita mewujudkan perkauman. Bagi saya tak fair. Satu benda yang tidak adil. Seharusnya kita ketepikan soal perkauman. Kita bina negara kita ini. Berpegang pada prinsip negara ini adalah negara, bumi ini milik kita bersama, saudara. Tapi dominannya adalah bangsa kita. Sebab semua itu ada termaktub dalam perlembagaan. Sebab saya bersetuju dengan pandangan yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata kenapa dia bersetuju bersama dengan mewujudkan kerajaan perpaduan. Apabila DAP mengatakan teras perjanjian bersama ini berdasarkan kepada mereka menghormati perlembagaan negara. Iaitu Raja-Raja Melayu perlu dijunjung sebagai payung mahkota kita. Kemudian agama Islam itu agama persekutuan yang akan dipertahankan. Tidak boleh dirobek, tak boleh dicaci dan sebagainya. Ketiga, hak keistimewaan orang Melayu di bawah peti artikel 153 dipertahankan. 4, bahasa Melayu itu tetap sebagai bahasa resmi. Kadang-kadang kita yang sendiri duk bercakap soal bahasa Melayu, bahasa rasmi. Junjunglah bahasa. Saya amat bersimpati dengan teman-teman di Dewan Bahasa. Saya tidak terlibat dalam bahasa. Saya jadi sebagai warga jurnalis. Saya ramai kawan-kawan saya, warga penulis. Kami merasa perasaan yang terlalu mendalam. Kita nak berjuang soal bahasa, tapi lihat pemimpin. 4 patah perkataan bahasa Melayu, 20 patah perkataan Inggeris. Bila ada saja orang bertemu, wartawan jumpa, bagaimana pandangan Yang Berhormat. Ini menteri cakap ni. Bagaimana pandangan Yang Berhormat dalam keadaan sekarang. Ya, keadaannya insyaAllah, everything is well taken care. Mereka lebih bangga bercakap bahasa Inggeris. Tidak bercakap bahasa Melayu. Perjuangan apa benda yang mereka lakukan? What type of fighter you are? Sepatutnya digunakan bahasa Melayu berterusan. Ini tidak. Jadi bila orang memperlekehkan bahasa kita, kita marah. Kita memperlekehkan bahasa kita sendiri. Dan tengok lihatlah sendiri perbalahan dari segi agama. Kita sendiri pimpinan agama yang menjatuhkan macam-macam fatwa. Saya tak mengundi, berdosa. Sedangkan orang tu nak pergi buat haji. Apa benda ni? Anak-anak kalau tak mendaftar dalam tadika, tak mendaftar sebagai ahli parti politik itu, maka mereka tidak akan masuk syurga. Apakah dengan menjadi ahli sebuah parti politik yang berlatar belakang sebagai Islam itu menjamin mereka masuk syurga? Bagaimana dengan anak-anak di negeri Indonesia? Macam mana di Brunei? Bagaimana di England dan sebagainya? Malahan di Arab. Bagaimana warga Arab yang tak mendaftar sebagai ahli politik Islam ini? Mereka masuk neraka. Ini keadaan dipesongkan. Kita sama-sama kita mempertahankan Islam itu agama resmi. Jangan ada sesiapa yang merobek. Tapi dalam baik, mereka merobek, kita diam. Ini keadaannya saya katakan. Jadi bila saudara nak berhujah dengan saya dalam soal DAP, bukan saya nak membela, tidak. Kita ada sejarah silam dengan DAP. Benar. DAP adalah parti yang diasaskan oleh Lee Kuan Yew setelah beliau meninggalkan negara Malaysia ini, dia menubuhkan kerajaan Singapura. Kita ada satu sejarah yang harus ada barometernya, ada sempadannya, yang kita boleh buat. Terpulang pada kita. Tapi bukan untuk memusuhi. Takkan itu selama-lamanya kita nak memandang serong pada mereka. Kita sendiri kadang-kadang, saya kadang-kadang bersetuju. Kita bercakap soal membela bangsa. Tapi siapa yang menghancurkan bangsa kita? Pergilah ke pejabat-pejabat tanah. Berbuallah bincang sana. Sepatutnya untuk mendapatkan tanah. Ini tanah milik Melayu. Di bawah hak keistimewaan orang Melayu. Sewajarnya bekas-bekas tentera macam mana? Mereka berjuang apa semua. Nak minta tanah, tak boleh. Meneroka, masuk jail. Maka mereka dihukum. What type of leader we are? Ini perlu diubah.
Persepsi ini kita perlu ubah dari dalam diri kita, di kalangan kita dulu. Kita mesti merubah pimpinan kita. Sebab baru kita bercakap, no, orang ni tak boleh percaya ni. Kalau mereka tak ada apa pun, betul, jangan salahkan mereka. Mereka akan mencari kesempatan. Tapi kalau jiwa kita kuat, pimpinan kita kuat, teguh iman kita, kita akan mempertahankan hak kita. Dan ini ada dalam perlembagaan. Dia tak usah nak merewang sana, merewang sini. Kena pertahankan ZMD, kena kerjasama dengan DAP. Ini apa benda ni? Yang kita kerjasama adalah bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka adalah satu kumpulan. Kita juga ada. Jangan lupa kita ada MCA. Saudara tidak ada pengalaman dengan MCA. Saya ada pengalaman waktu dalam pemuda dulu. Kita ada pengalaman dengan MIC. Kalah saja, kenapa MIC suruh Presiden letak jawatan? Ugut nak keluar daripada Ikatan Barisan Nasional. Hanya sedangkan dia menang satu kursi, Presiden dia pun kalah, dia tak nak letak jawatan. Ini kadang-kadang saya angin juga saudara, bila saudara membangkitkan soal ni. Presiden bagai nak rak, cuba mempertahankan dan kita memperlekehkan. What type of man you are?